kepala mangsa pembunuhan kejam di Gemencih, Negeri Sembilan masih dicari. Jenazah keempat-empat mangsa ditemukan dalam satu nakahan. Bekas imam, isteri dan dua cucu mereka dijumpai mati dibunuh petang tadi. Kejadian berlaku di rumah mereka yang terpencil di sebuah bedah kampung Batang Bukan. Assalamualaikum and what's up? Welcome back to my channel. Alright, dah lama aku tak buat konten dalam channel ni. Hopefully korang masih lagi setia nak tunggu video baru. So untuk video kali ni aku nak bercerita lagi dengan korang satu kisah crime scene lagi. Macam biasa, kali ni pasal pembunuhan 4 sekeluarganya mati kena bunuh dengan ahli keluarga dia sendiri. Pelaku pembunuhan tu sendiri sempat bawa lari kepala ayah dia yang dia penggal sejauh 150 km atas arahan yang dia dapat. Tanpa buang masa, let's do some intro. Alright, kisah ni berlaku masa awal tahun 2010 dekat kampung Batang Rokan, Gemencih, Negeri Sembilan dan merupakan hari yang malang buat 4 orang mangsa. Mereka semua dibunuh dengan kejam sehingga ada yang ditikam, tangan yang dikerat dan juga kepala dipenggal. Antara mangsa yang terbunuh adalah Atan Daud yang berumur 90 tahun, Sofia ke atas yang berusia 80 tahun merupakan atuk dan juga nenek suspek. Dua lagi mangsa adalah Ismail Awang 76 tahun merupakan ayah kandung suspek dan juga Siti Khadijah Ismail 22 tahun iaitu adik suspek. Jadi dekat sini aku nak ceritakan balik kronologi macam mana suspek ni boleh bunuh keluarga dia sendiri. Kejadian pada jam 3.30 petang, Siti Mariam 19 tahun yang merupakan adik suspek yang baru balik dari sekolah selepas lama tunggu ayah dia tak datang jemput. Siti Mariam sebelum tu sempat bengang sebab ayah dia tak datang jemput dan menyebabkan dia terpaksa naik bas awam, lepas tu kena jalan kaki sejauh 1 km sebelum sampai dekat rumah. Sampai je dia dekat rumah, Siti Mariam pun masuk ikut pintu dapur dan terus ke bilik dia untuk tukar baju. Masa ni Siti Mariam tak perasan lagi yang kakak dia dah terlentang dekat ruang tamu dengan pisau yang tertikam dekat dada. Lepas je Siti Mariam ni tukar baju apa semua, dia pun ke dapur untuk cari makanan tapi tak ada apa-apa lauk yang terhidang dekat atas meja. Dia pun pergilah dekat ruang tamu dan terkejut dengan apa yang dah berlaku dekat kakak dia. Siti Mariam pun panik terus berlari ke rumah atuk dia untuk minta bantuan. Sampai je dia dekat rumah atuk dia, yang lebih malangnya lagi, dia tengok sendiri mayat atuk dan juga nenek dia terbujur kaku dekat atas lantai dengan tangan dah kena kerat. Lepas tu yang lebih sadisnya lagi bila dia tengok mayat ayah dia yang tak ada kepala. Untuk pengetahuan korang, ibu Siti Mariam masa tu tak ada dekat rumah sebab keluar kerja dekat kilang ayam, tak jauh daripada rumah dia. Ibu dia dapat tahu pun masa tu dah dekat 5 petang sebab ada jiran yang bagi tahu. Kejadian disedari seorang lagi anak Ismail, Siti Mariam 19, yang pulang dari sekolah jam 2 petang. Lokasi kejadian dikunjungi pasukan polis forensik Bukit Aman dan IPK Negeri Sembilan siang tadi. Back to the story, lepas je kejadian tu berlaku, pihak polis pun mula buat siasatan pasal kes bunuh tu. Pihak polis mula buat siasatan dan syak abang Siti Mariam iaitu Rashidi Ismail yang lakukan pembunuhan tu dekat 4 ahli keluarga dia. Sebabnya pihak polis simpulkan yang kes ni langsung tak ada unsur samun dan juga rompakan. Sehari selepas pembunuhan tu berlaku, Rashidi rupa-rupanya larikan diri dari Negeri Sembilan ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas, sambil bawa kepala ayah dia yang dia penggal sebab nak tanam dekat tanah perkuburan area Shah Alam. Lepas Rashidi ni tanam kepala ayah dia dekat tanah perkuburan, esoknya dia kena tangkap sebab cuba nak serang anggota polis yang tengah buat rondaan dekat area Jalan Masjid India. Sama ada polis tu cam dia kerana keluar dalam surat khabar ataupun kerana dia takut
kerana telah melakukan satu kesalahan. Itu sebab dia cuba menyerang anggota polis dengan pisau. Jadi kalau pukul 4 petang di Kuala Lumpur Jalan Masjid Jamil, orang ramai tu. Untuk kes Rashidi ni pula, pihak mahkamah tak ambil masa yang lama untuk umumkan keputusan. Rashidi akhirnya dilepaskan dan dibebaskan atas 4 tuduhan membunuh ahli keluarga dia. Korang mesti pelik macam mana pihak mahkamah ni boleh lepaskan Rashidi ni macam tu je. Disebabkan Rashidi ni ada masalah mental dan dia sebenarnya mengidap penyakit skizofrenia yang mana dia selalu berhalusinasi. Lebih kurang macam kes Isabella Guzman yang viral tahun lepas sebab nak bunuh mak dia. Kisah ni aku ada bahas juga dekat video sebelum ni. Dalam keterangan Rashidi dengan pihak mahkamah, dia bagi tahu yang dia buat semua tu atas perintah daripada kuasa agung dan mereka ni adalah syaitan-syaitan yang menyamar. Selain tu juga, Rashidi ni bagi tahu 2-3 hari sebelum pembunuhan tu berlaku, Rashidi tak dapat tidur lena sebab selalu berkomunikasi dengan tulisan dekat dinding yang menyatakan ada banyak dajjal dan juga syaitan yang dah keluar dekat Malaysia. Dan tulisan tu minta dia bersabar dan banyak ingat kepada Allah. Keesokan paginya pula, tulisan tu muncul lagi dekat dinding dan minta dia untuk tikam nenek dan juga atuk dia dengan pisau. Lepas dia tikam nenek dengan atuk dia pun balik rumah nak basuh tangan dengan pisau. Tiba-tiba ayah dia keluar dan muncul lagi tulisan dekat dinding yang mengarahkan dia untuk sembelih ayah dia dan bawa kepala ayah dia tu dekat Thailand. Last kali dia diarahkan untuk tikam adik dia Siti Khadijah. Sekiranya Rashidi ni waras, dia berkemungkinan akan menerima hukuman gantung atas kesalahan yang dia dah buat. Lepas je pihak mahkamah umumkan keputusan yang Rashidi ni terlepas dari semua pertuduhan, dia akhirnya hanya dipenjara dekat Kajang sehingga diperkenankan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Masa keluar kerja tu dia duduk tengah apa? Dia lepas semen subuh tu dia baring-baring lah atas sofa tu. Dia dua orang tu, dua beranak tu, bapak dengan anak tu. Okey. Saya pun band dah datang ambil, saya pun pergi kerja. Tu tinggal kerja tu saya tak tahulah macam mana kejadian dia. Ibu Rashidi juga ada ceritakan dekat pihak media yang anak dia ni bukanlah seorang yang panas baran. Nak tinggikan suara pun tak pernah. Rashidi ni juga bekas penuntut ijazah sarjana muda perakaunan dekat UTM Skudai Johor dan pernah bekerja sebagai pegawai bank. Rashidi mungkin jadi macam tu disebabkan dia dah beberapa kali putus tunang dan berkemungkinan Rashidi ada menuntut ilmu yang tak sepatutnya. Semoga seluruh keluarga mangsa tabah menghadapi ujian ni. Alright, that's all for today. Apa pendapat korang tentang kisah kali ni? Yang mana baru singgah ke channel ni, hopefully korang enjoy. Dan jangan lupa like dan juga subscribe channel ni. Kalau korang rasa video ni menarik, boleh just share dekat member korang. Jumpa korang untuk next video. Saya Ashraf. Until next time, peace.